Ya, Alhamdulillah kita ada dalam segmen Tafakuh Fiddin. Kita sedang bincangkan kitab Risalah-Risalah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita sekarang sedang bincangkan risalah yang pertama, iaitu risalah Akidah yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqiraatih. Jadi dalam perbahasan yang terakhir, kita telah membincangkan tentang lafaz mukallaf, dan kita telah bincangkan bahawa mukallaf ialah satu sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap daripada manusia yang diciptakan di dunia. Dari setiap individu tidak dapat mengelak selagi mana dia tadi berakal, kan, selagi mana dia tadi baligh dan telah sampai seruan Islam kepadanya dan dikurniakan dengan panca indera yang sempurna, maka dia tadi wajib menerima tanggungjawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas dirinya, dan sebagaimana pekerjaan yang kita fahami sepanjang aktiviti harian kita semasa berada di dunia, kita maklum bahawa sesuatu pekerjaan diberikan tempoh masa. Kan, sesuatu pekerjaan dia diberikan target masa yang tertentu yang mesti kita sempurnakan tugas tersebut. Dan kita telah bincangkan apabila kita tadi diistilahkan sebagai mukallaf, kita dibebankan dengan satu tugasan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tempoh masa ajal. Dan selagi mana kita bernyawa, maka kita masih lagi berpeluang untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Dan kita dah bincangkan bahawa tanggungjawab dan bebanan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terbahagi kepada tiga. Pertama, yang disyarahkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam ilmu tauhid, maksudnya menjadi kewajipan ke atas umat Islam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kan, mengenal sifat-sifatnya dan mengenal utusannya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga dibebankan untuk mengetahui cara hidup dan cara amalan yang sahih seperti solat, puasa, haji, zakat dan seumpamanya. Dan yang akhir sekali, kita dibebani dengan tanggungjawab membersihkan hati, maksudnya mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diistilahkan sebagai ilmu tasawuf. Jadi umat Islam mempunyai masa sepanjang umurnya untuk menyempurnakan ketiga-tiga tuntutan tersebut yang diistilahkan oleh ulama radhiyallahu anhum sebagai fardu ain, yang wajib dicapai, yang wajib diusahakan oleh manusia sepanjang masa mereka berada di dunia. Jadi berkaitan dengan lafaz mukallaf ni, salah satu syarah yang mensyarahkan kitab Imam Sanusi, iaitu syarah yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu anhu. Maksudnya apabila Imam Bajuri menceritakan tentang istilah mukallaf, maka Imam Bajuri menyelit ataupun menyatakan satu fasal yang amat penting. Jadi kita dalam sesi kali ini, insyaAllah kita akan membincangkanlah apa yang dinyatakan oleh Imam Bajuri radhiyallahu anhu. Moga-moga kita mendapat kemanfaatan dan kita lebih lagi memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tajuk yang dinyatakan di sini oleh Imam Bajuri radhiyallahu anhu ialah matlabun fi najati walidai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya satu tuntutan yang sepatutnya dituntut oleh setiap individu, dituntut oleh setiap orang Islam mengetahui perkara tersebut, pada menceritakan bahawa kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada neraka Allah di akhirat. Jadi Imam Bajuri memulakan perbahasannya dengan menyatakan tentang dakwah. Manusia yang hidup di zaman yang tidak diutuskan Nabi kepada mereka, seperti mana zaman sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Imam Bajuri menyatakan bahawa pendapat yang paling muktamad ialah mereka tadi terselamat daripada seksa Allah Subhanahu wa ta'ala kerana tiada diutuskan Rasul yang khusus kepada mereka, mengajarkan mereka tentang tauhid, mengajarkan mereka tentang ilmu fiqh,
dan mengajarkan mereka tentang ilmu pembersihan hati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Imam Bajuri berkata, wa alaihi fa ahlul fatrati najun wa in ghayyaru wa baddalu wa abadul awthan. Jadi maka sebab itu mereka yang hidup di zaman yang tiada diutuskan Nabi dan Rasul, kan di zaman yang tiada diutuskan Nabi secara khusus kepada bangsa dan kaum tersebut, hukumnya ialah najun, terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat, sekalipun mereka tadi mengubah agama mereka yang asal, sekalipun mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bajuri menyatakan, apabila kamu telah mengetahui bahawa sesungguhnya kumpulan manusia yang hidup di zaman keputusan Nabi-Nabi dan Rasul, apabila kamu mengetahui bahawa mereka selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najian, maka kita yakinlah dan kita beriktikad bahawa kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kerana mereka berdua hidup di zaman yang tidak diutuskan nabi-nabi dan rasul. Itu mukaddimah yang pertama yang dinyatakan oleh Imam Bajuri, dan mukaddimah ini bersandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan, sesungguhnya kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sehingga kami mengutuskan kepada mereka rasul. Jadi melalui nas Al-Quran tersebut dan keterangan yang dinyatakan oleh Imam Bajuri radhiyallahu anhu, maka kita beriktikad dengan yakin bahawa kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan semua kan silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Sanusi menambah, bal huma min ahli Islam, bahkan kedua-dua mereka iaitu ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli Islam, daripada golongan manusia yang memeluk agama Islam. Lima ruya, kerana diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahyahuma ba'da bi'atsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Maksudnya Imam Bajuri mengatakan sesungguhnya terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita perlu maklum bahawa hadis ini telah dikaji oleh ulama-ulama hadis, antaranya Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Maka Imam Suyuti menulis sebuah kitab At-Ta'zim wal Minnah fi anna abawai Rasul sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Maksudnya Imam Suyuti menuliskan sebuah kitab risalah yang menyatakan bahawa sesungguhnya antara kurniaan Allah Subhanahu wa taala, antara keagungan, pengagungan, bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan Nabi Muhammad SAW, ialah Allah Ta'ala menjadikan kedua ibu bapa Nabi Muhammad SAW di dalam syurga. Dari sekarang ini, diri Imam Suyuti di dalam kitab tersebut menyatakan yang muktamad bahawa sesungguhnya hadis yang menceritakan tentang pengislaman kedua ibu bapa Nabi SAW ialah hadis yang tidak palsu. Bahkan hadis tersebut diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, sekalipun sanadnya lemah daripada segi periwayatan. Cuma yang menjadi akidah yang penting kepada kita, ataupun pegangan yang penting kepada kita, bahawa hadis tersebut bukanlah hadis yang palsu. Bahkan hadis tersebut mempunyai asal yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Cuma kita maklum bahawa setengah periwayatan ada yang dihukumkan sahih, ada yang dihukumkan hasan, dan ada yang dihukumkan lemah. Jadi Imam Bajuri menyatakan di sini bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan ahyahuma, Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah kebangkitan Nabi, setelah perutusan kerasulan Nabi setelah umurnya 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan kedua ibu bapanya sebagai satu mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu kemuliaan dan keagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amana bihi, lalu kedua-dua mereka iaitu ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amana bihi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Imam Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu dan begitu juga Imam Bajuri, mereka menyatakan dan mereka membawa satu syair daripada kitab yang ditulis oleh Al-Khatib, iaitu
bait syairnya menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Nabi kurniaan yang lebih di atas kurniaan-kurniaannya, dan Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang Maha Pengampun. Fa ahya ummuhu wa kadza abahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liimanin bihi fadlan latifan, agar kedua-dua mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenyataan daripada penulis kitab tersebut, Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi, kan dia menyatakan bahawa fasallim, maka hendaklah kamu menerima hakikat tersebut. Maka kita sebagai umat Islam yang amat cintakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang amat mencintai kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amat mencintai ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh tadi menyatakan, penulis kitab Mauridus Sadi tadi mengatakan, fasallim, maka hendaklah kamu menyerahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu menerima hakikat tersebut. Maksudnya janganlah kita mengatakan perkara ini satu perkara yang mustahil, ataupun perkara ini perkara yang tidak masuk di akal manusia. Kerana penulis menyatakan fal qadimu bidza qadirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala kesempurnaan, qadirun, amat berkuasa untuk menghidupkan semula kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al-hadithu bihi dha'ifan. Sekalipun hadis yang diriwayatkan ialah hadis yang lemah, tetapi hadis tersebut kan dengan disokong daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan, bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kan mana-mana kaum sehinggalah Allah tadi mengutuskan rasul kepada mereka. Maka Imam Bajuri di sini menghukumkan bahawa kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah golongan yang dihukumkan sebagai ahlul fatrah, golongan yang hidup di zaman keputusan atau zaman tidak diutuskan nabi-nabi dan rasul. Maka mereka tadi dihukumkan sebagai ahli syurga, bahkan mereka telah memeluk agama Islam di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bajuri menyatakan di sini bahawa hadis tersebut ialah hadis yang diriwayatkan daripada Arwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu an yuhyiya lahu abawaihi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon daripada Allah agar menghidupkan semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua ibu bapanya. Jadi setelah Nabi tadi dengan rendah dirinya, kan dengan rasa pengharapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah tadi menghidupkan semula kedua ibu bapanya, fa ahyahuma, lalu Allah taala menghidupkan kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi, kemudian kedua ibu bapa Nabi tadi beriman dengan Nabi Muhammad sebagai utusan akhir zaman. Thumma amatahuma, kemudian Allah Ta'ala mematikan kedua-dua mereka. Jadi itu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan berkatalah Imam As-Suhaili radhiyallahu anhu, dia berkata, wallahu qadirun ala kulli syai'in lahu an yakhussa nabiyahu bima sya'a min fadlihi wa yun'im alaihi bima sya'a min karamatihi. Jadi Imam Suhaili, kan salah seorang ulama ahli sunnah, dia menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa atas segala sesuatu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala, harus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kurniaan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada limpah kurnianya, dan harus bagi Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat yang amat banyak kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nas yang dinyatakan dari Imam Sayuti dalam kitabnya tadi At-Ta'zimul Minnah, telah menyatakan bahawa hadis-hadis kan yang meriwayatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan semula kedua ibu bapanya, maka hadis tersebut dihukumkan tidak palsu. Maksudnya dia bukan hadis yang direka cipta, dia bukanlah hadis yang maudhu, kan, yang disandarkan secara tipu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadis tersebut mempunyai asal yang sampai kepada Rasulullah SAW, cuma periwayatannya lemah, kan, tidak sekuat hadis-hadis yang lain. Dan sebelum Imam Bajuri menutup perbahasan tersebut, Imam Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu membawa satu syair yang lain, bahawa maksudnya Imam Bajuri menyatakan bahawa
hadis tersebut diterima oleh setengah kumpulan manusia yang amat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang mengetahui kan perkara yang benar, perkara yang hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kumpulan manusia yang diilhamkan dengan ilmu laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menerima perkara tersebut dan mereka beriktikadkan di dalam hati mereka, lalu mereka menyatakan ayqantu anna aban nabiyya wa ummuhu, sesungguhnya aku amat yakin kan bahawa bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibu baginda sallallahu alaihi wasallam ahyahumar rabbul karimul bari, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang amat pemurah dan Tuhan yang amat pencipta. Hatta syahidalahu bisidqi risalatin, sehinggalah kedua-dua mereka iaitu ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyaksikan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis tadi berkata, saddiq, hendaklah kamu i'tiqadkan, hendaklah kamu tu mempercayai ini dengan sepenuh hati kamu. Fatilka karamatul mukhtar, itu ialah keramat atau satu mukjizat, kurniaan yang amat agung yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Muhammad yang menjadi pilihan Allah kan Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali dia menutup bahawa hadzal hadis wa man yaqulu bi dha'fihi, hadis ini, hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah yang menyatakan Nabi Muhammad memohon agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula kedua ibu bapanya. Hadis tersebut wa man yaqulu bi dha'fihi, siapa yang berkata bahawa hadis tersebut tadi amat lemah, ataupun hadis tadi ialah hadis yang palsu, ataupun hadis tadi tidak boleh dibuat hujah, ataupun mengingkari keseluruhan hukum bahawa kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada neraka Allah. Maksudnya mereka, bahkan setengah kumpulan amat berani menyatakan bahawa kedua ibu bapa Nabi Muhammad SAW berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita minta lindung kan daripada akidah sedemikian. Jadi penulis dia berkata, hadzal hadis, sesungguhnya hadis ini, sesiapa yang mengatakan hadis tadi lemah, fahuwa dha'if, itulah manusia yang lemah imannya, itulah manusia yang tidak dikurniakan dengan nur keimanan, itulah manusia yang tidak dikurniakan dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, anil haqiqati ari, kosong daripada ilmu yang benar, kosong daripada hakikat kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali sebelum menutup perbahasan ini, Imam Bajuri radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Imam Sanusi telah menulis beberapa risalah, bukan satu, bahkan telah menuliskan beberapa risalah yang berkaitan dengan terselamatnya kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Fajazahullahu khairan, maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Imam Sayuti dan kepada semua ulama al-sunnah dan ke semua ulama-ulama hadis yang telah berusaha mengumpulkan hadis dan menyatakan bahawa kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala kerana mereka dihukumkan sebagai ahlul fatrah. Dan daripada perbahasan ini dapat kita ketahui bahawa Imam Bajuri menyatakan bahawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang dipegangkan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, beriktikad bahawa kedua-dua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memeluk agama Islam di bawah dan di tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itulah berita yang amat menggembirakan umat Islam. Itulah akidah yang amat yang mesti kita pegang kan, dan kita i'tiqadkan, dan kita tidak akan beriktikad dengan akidah yang selain daripada itu. Kan, sekalipun terdapat golongan manusia yang menyatakan perkara sebaliknya, tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahawa kebenaran ialah sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis kan, yang disokong oleh ayat Al-Quran dan telah dinaskan oleh ulama. Dan kita maklum bahawa Imam Suyuti adalah ulama hadis yang amat agung, kan, ulama yang amat mahir kan, di dalam hampir semua bidang ilmu. Imam Suyuti menulis di dalam ilmu fiqh, menulis di dalam ilmu bahasa Arab, menulis kan di dalam ilmu hadis dan sebagainya. Maka itulah ulama kan, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegangan kita dan menjadi ikutan kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi sebagai satu kesimpulan yang lain, apabila kita ingin membincangkan tentang agama Islam,
yang kita anuti. Kan sebagaimana kita dah bincangkan sebelum ni, bahawa agama Islam tadi dihantar kepada kita ataupun disyariatkan kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala ingin menurunkan agama Islam yang terkandung di dalamnya akidah, yang terkandung di dalamnya ilmu fiqh, yang terkandung di dalamnya ilmu tasawuf, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang menerangkan kehendak Al-Quran tersebut. Guru yang mengajarkan kepada kita bagaimanakah cara untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan kita maklum bahawa setelah Nabi SAW wafat, maka Nabi menyatakan kepada umatnya bahawa al-ulama warasatul anbiya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan yang dikurniakan dengan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dihukumkan sebagai pewaris Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi sekarang ni dengan 3 tingkatan ini, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang mensyariatkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul yang diutuskan mensyarahkan Al-Quran, menerangkan kepada kita amalan Islam, menerangkan kepada kita kaedah pengamalan agama Islam, kemudian disusun, dimudahkan, diringkaskan, dinyatakan dengan jelas, kan, dirangka dengan begitu baik sekali oleh ulama-ulama. Maka sekarang kita dapat lihat, inilah 3 tingkatan yang diserang oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana kita melihat Yahudi, kan, kita melihat Nasrani, kan, mereka amat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka dengan terang-terang menyatakan bahawa Nabi Muhammad tidak layak menjadi Nabi akhir zaman. Jadi sekarang ni apabila kita melihat di dalam golongan manusia yang mengaku memeluk agama Islam itu sendiri, kita dapat lihat 3 tingkatan ini sentiasa diserang. Maksudnya apabila mereka tadi memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka tadi mengucap 2 kalimat syahadat, kan, ramai daripada kalangan orang yang mengaku beragama Islam, kita dapat lihat mereka akan menyerang perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyerang peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mereka tidak berani, kan, kerana Nabi dipuji di dalam Al-Quran. Nas tentang Nabi begitu banyak dalam Al-Quran. Maka mereka tadi menghina kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani. Untuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih jauh lagi. Maka mereka menghina pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat juga satu golongan yang lain. Mereka nak menghina Nabi Muhammad, kan, itu dikhawatiri akan dicerca ataupun akan difahami ataupun dapat dilihat kejahatan mereka di sisi umat Islam. Untuk mencela Allah Subhanahu Wa Taala, mereka juga tidak berani. Tetapi kita dapat lihat wujud golongan yang menghina sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah salah satu cara, kan, untuk kita mengetahui adakah sesuatu ajaran tadi, ataupun adakah sesuatu fahaman tadi, ataupun adakah sesuatu aliran tadi bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kerana ahli sunnah wal jamaah dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disyarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disempurnakan kenyataan, pengamalan, penulisan oleh ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana saja golongan yang menghina ulama Islam, mana saja golongan yang menghina sahabat, mana saja golongan yang menghina kedua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana saja golongan yang menghina ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mana saja golongan yang cuba menghina kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tahulah itulah golongan yang terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itulah golongan yang dikhawatiri, dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan, 72 daripada mereka berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali satu kumpulan yang dipanggil sebagai ahli sunnah wal jamaah. Cuma ahli sunnah wal jamaah ni amat mudah. Kita dapat melihat golongan ahli sunnah wal jamaah ialah golongan yang berpegang, beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang esa, kan, Tuhan yang tidak menyerupai segala makhluk, Tuhan yang tidak bertempat, kan, Tuhan yang tidak beranak, Tuhan yang tidak berbapa dan sebagainya. Dan kita beriktikad bahawa Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita beriktikad Nabi dikurniakan dengan mukjizat. Nabi tadi dikurniakan dengan keberkatan. Nabi tadi dikurniakan, dijadikan sebagai wasilah untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan Nabi, berselawat kepada Nabi, menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi Muhammad, mengambil keberkatan daripada kesan-kesan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Itu semua tu ialah tanda-tanda ahli sunnah wal jemaah. Dan ahli sunnah wal jemaah juga amat mengagungkan ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena maklum bahawa apabila kita membincangkan tentang ulama yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengenal ahli sunnah wal jemaah, kita apabila kita rujuk semula kepada hadis-hadis yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat hadis yang menceritakan tentang kebangkitan ulama tadi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dan dinyatakan oleh Imam Tirmizi bahawa hadis tersebut hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alimu Quraisyin yamla'ul arda ilman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seorang alim daripada bangsa Quraisy yang akan memenuhkan muka bumi dengan ilmunya. Jadi sekarang kita dapat lihat, apabila Nabi menyatakan ulama tadi adalah golongan yang mewarisi kerja-kerja Nabi Muhammad, itu ialah hadis yang menceritakan secara umum akan muncul satu golongan ulama yang mewarisi kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan lupa bahawa terdapat juga hadis-hadis yang khusus, hadis yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad secara khusus menyatakan siapakah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi menyatakan akan muncul di akhir zaman satu orang manusia yang dihukumkan sebagai orang alim kan daripada bangsa Quraisy yang memenuhkan dunia dengan ilmu beliau radhiyallahu anhu, maka Imam Ahmad radhiyallahu anhu dia berkata, wa huwa muntabiqun kama qala Ahmad wa ghairuhu ala Imam Syafi'i. Sesungguhnya hadis yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang Nabi menyatakan akan munculnya satu alim, seorang alim kan daripada bangsa Quraisy yang akan memenuhkan seluruh dunia dengan ilmunya, maka Imam Ahmad dan ramai lagi ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan, ketahuilah bahawa alim daripada Quraisy ini, ulama yang dibangkitkan oleh Allah daripada bangsa Quraisy, itu ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi sekarang itulah yang disyarahkan oleh Nabi, memperincikan siapakah ulama yang mewarisi Nabi Muhammad SAW, siapakah ulama yang mewarisi tugas-tugas Nabi dan Rasul. Secara khusus Nabi menyatakan bahawa dia ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi oleh sebab itu apabila kita mengikut ajaran ataupun penulisan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, maka kita akan berasa amat yakin dan kita akan berasa tenang bahawa kita tadi ialah kita beramal dan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala mengikut ajaran ahli sunnah wal jemaah, dan kita tadi mengamalkan agamanya mengikut ajaran yang dinyatakan oleh pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nas menyatakan bahawa Imam Syafi'i ialah salah seorang daripada pewaris Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Sekarang ni sekali kita lihat semua manusia yang mempelajari ilmu hadis, kan sama ada mereka tadi di dalam ahli sunnah wal jemaah atau mereka tadi golongan yang berada di luar ahli sunnah wal jemaah, golongan yang mengkafirkan kedua ibu bapa Nabi, golongan yang mengkafirkan sahabat, atau golongan yang menghina ulama-ulama, menghina Imam Ghazali, menghina Imam Syafi'i sendiri. Kita dapat lihat mereka terpaksa mempelajari ilmu yang dipanggil sebagai mustalah hadis. Dan sekiranya kita kaji ilmu mustalah hadis disusun dengan sempurna oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi setiap manusia yang mempelajari ilmu mustalah hadis, mereka terhutang budi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang dinyatakan juga nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya, Nabi bersabda, la tuftahannal Qustantiniyah, akan dibuka satu bandar yang bernama Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu dzalikal jaysh. Maka sebaik-baik pemimpin tentera ialah pemimpin tentera tersebut. Jadi sekarang kita maklum, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji seseorang individu, Nabi tidak memuji individu tersebut daripada rupa parasnya. Kan Nabi tidak memuji seseorang tadi daripada sudut kabilahnya, asal usulnya, kekayaannya. Tetapi Nabi memuji Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinia daripada sudut akidahnya. Kan Nabi memujinya daripada sudut pengamalan agamanya. Nabi memujinya daripada sudut pembersihan hatinya. Maka apabila ulama mengkaji siapakah sultan tersebut, siapakah yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW akan membuka kota Konstantinia, apabila mereka melihat peribadi Sultan Muhammad Al-Fatih tadi, maka mereka mendapati dia berakidah dengan akidah Abu Hasan Al-Maturidi. Maka oleh sebab itu ulama berkata, akidah Abu Hasan Maturidi bukan akidah yang salah. Bahkan dia ialah salah satu daripada dua cabang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kerana Nabi memuji kan satu orang manusia yang berakidah dengan akidah yang dibawa oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan apabila mereka melihat mazhabnya di dalam fiqh, mereka melihat Sultan Muhammad Al-Fatih
bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Dan apabila mereka melihat pembersihan hatinya, dia mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Maka oleh sebab itu kita lihat kesemua ajaran tersebut ialah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, ialah ajaran yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memuji seseorang individu bermaksud Nabi memuji ilmunya, Nabi memuji akidahnya, Nabi memuji pegangannya, dan Nabi memuji cara pembersihan diri dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga dalam segmen kita kali ini kita dapat memahami bahawa ahli sunnah ataupun ajaran Islam yang mesti kita pegang diambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disyarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disempurnakan penulisannya, disempurnakan syarahannya oleh ulama-ulama pewaris Nabi. Jadi untuk apabila kita dah mengetahui hakikat tersebut, maka kita dapat lihat ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka akan menyerang ketiga-tiga peringkat tadi. Setengah daripada mereka menghina Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala duduk di atas langit. Setengah daripada mereka menghina kedua ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada mereka menghina dan melaknat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan sebahagian daripada mereka menghina ulama-ulama yang telah dinaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pewaris baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi amat mudah sekiranya kita boleh berpegang dengan pemahaman tersebut, maka mudahlah bagi diri kita untuk menjaga diri kita daripada dipesongkan oleh golongan-golongan yang di luar ahli sunnah jemaah. Dalam kita mengetahui ahli sunnah tadi mesti berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disyarahkan oleh pewarisnya, bukan ajaran Nabi yang disyarahkan oleh hawa nafsu mereka sendiri ataupun yang ditipu, yang dipesongkan oleh syaitan iblis alaihi laknatullah. Maka apabila kita telah mengetahui ajaran Nabi Muhammad hanya boleh difahami oleh pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berpegang teguh dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita berpegang teguh kan dengan ajaran yang dibawa oleh Abu Hasan Asy'ari, kan salah seorang zuriat Abu Musa Asy'ari yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah zuriat akan keluar yang akan menyelamatkan umat Islam tak kala manusia tadi murtad. Dan hendaklah kita berpegang dengan ajaran tasawuf yang dinyatakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Moga-moga apabila kita berpegang dengan ketiga-tiga imam-imam tadi dan ulama-ulama yang lain lagi yang begitu ramai daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, moga-moga kita tadi dapat menjaga akidah kita dan menjaga pengamalan kita, dan kita dapat mengamalkan dan menunaikan bebanan sebagai mukallaf tersebut dengan sebenar-benarnya di dunia. Semoga kita dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita tadi berusaha menyempurnakan tuntutan. Dan yang paling kita ketakut sekali, yang paling kita khawatiri sekali ialah masa yang pendek di dunia ni kita ditipu oleh ajaran-ajaran di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita ditipu oleh syaitan dan iblis yang sememangnya akan menyesatkan umat Islam. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memelihara akidah kita dan daripada ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah, memelihara kita dan memelihara anak kita dan cucu dan zuriat kita. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keselamatan kepada umat Islam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.